Faham. Studian dia daripada sana kan. Sambil dia makan lah. Sambil makan lah. Tapi tapi off kamera. kena off mic juga, bunyi dia makan. beliau yang Tapi lain. menariknya adalah bila kita berbuka puasa bersama dengan rakan-rakan tu kan, kadang-kadang makan di masjid kan. Itu yang paling saya rindu sekali tu. Betul. Bukan di masjid. Tak berkesempatan lagi tahun ni lah kiranya deh. Okey, baik, betul. untuk menjawab segala pertanyaan anda, persoalan anda dari Sahur ke Iftar, terima kasih yang mana dah hantarkan lebih awal lagi soalan-soalan yang diberikan. Mungkin kita nak teruskan Doktor untuk soalan pertama Boleh, insyaAllah, Baik. tak ada masalah. Okey, menjawab soalan pertama, anda juga sebenarnya boleh komen di Facebook Manis FM, kita live sekarang ni. Okey, soalannya daripada siapa ni? Mat Husni daripada Kubai Bunuk, Pasir Memah, Kelantan ni. Dia kata baru-baru ni saya ada tengok satu video yang mana seorang imam sedang membaca surah sambil tengok telefon yang diambil dalam poketnya. Jadi apakah hukum solat sambil pegang telefon, handphone ni? Mesti banyak pergerakan juga Doktor, maksudnya. Okey, bagaimana sebenarnya menjawab? Betul. Okey, terima kasih Izzat dan juga Mak Husni tadi Ya, yang tanya daripada Kelantan tadi tu. Jadi soalan yang baik sebab sekarang ni memang kita tengok rata-rata imam banyak dia melihat mushaf, melihat Quran letak atas stand apa semua kan. Tapi kalau dia letak di atas stand ataupun tengok mushaf yang besar, jadi tidak ada masalah, tidak ada pergerakan. Betul. Bila dah habis barulah mereka akan alih muka surat yang seterusnya. Tapi bagaimana pula kalau yang tengok handset tu? Jadi dalam keadaan ini, kalau kita lihat secara khusus, memang tidak boleh pergerakan 3 kali yang besar. 3 kali pergerakan yang besar. Sebab kalau kita buka handset, lepas tu kalau dalam Buka poket, lock dia pula. nak unlock pula tak boleh pula apa semua dah. Lepas tu tiba-tiba tengok pula orang tengah telefon. Cakap sekejap contohnya. Jadi banyak benda. Dia kalau boleh, nak tengok handset juga, dia hukumnya haruslah. Okey, hukumnya harus, tetapi ia meninggalkan perkara yang sunat. Contohnya apa dia? Apabila mengangkat takbiratul ihram, tangan itu perlu berada di dada, betul? Betul. Jadi apabila pegang handset, tangan di mana? Jadi dia dah kan? menghilangkan satu sunat dalam solat. Jadi dah kurang dah kat situ. Tetapi dia top up yang lain, iaitu bacaannya boleh jadi panjang, boleh jadi ingat. Maka setengah ulama mutakhirin kata apabila bacaan tersebut dalam solat yang sunat, maka haruslah, kalau boleh elak kita elakkanlah. Sebab sebaiknya pada solat maktubah kita membaca apa yang ada dalam dada kita, yang kita ingat. Bukannya apa yang kita tak ingat kita pun nak baca. Tak perlulah, sebab dia boleh menghilang kita punya fokus di dalam solat. Jadi Kalau- sebaik-baiknya lah. Kalau berkenaan pergerakan pula macam mana Ustaz? Macam dia lah ada dia nak letak telefon, lepas tu nak buka pula, ataupun ada yang macam berapa kali pergerakan yang Cara dia lah maksudnya. Cara kalau nak dia, guna. cara dia kalau tengok rata-rata di Facebook tu memang cara yang betul lah. Itu dia letak di dalam poket atas. Dia tak letak poket bawah. Jauh. Dia letak kat bawah. Kalau letak kat poket dalam, mungkin nak pergi tu dah gerak 3 kali 3 semua. kali, Dah batal dah solat dia. lebih dekat lah kat Mengikut sini. mazhab Syafi'i lah. Kalau mazhab lain 100 kali pun tak apa. Tapi kita tertakluk kepada mazhab Syafi'i, memang tidak boleh 3 kali pergerakan yang besar. Jadi kalau nak buat begitu, sila berhati-hati. Kalau boleh elak, saya syorkan untuk elak lah. Lebih baik letak yang stand. lebih baik yang mushaf, stand. Mushaf yang besar. Okey. Maknanya kalau mushaf besar depan kita boleh. Jeling je. Kita boleh jalan ke depan sedikit. Lepas tu bila kita nak rukuk, kita ke belakang sikit. Okey, cara baik, dia. baik. Okey, faham. Ni berkenaan soalan lain pula Ustaz. Ya. Apakah hukumnya sekiranya kita berasa was-was, contohnya mengenai niat puasa. Rasa was-was, adakah kita sudah berniat puasa sebulan ataupun niat puasa sehari? Dikhawatiri juga kita ni tak niat langsung disebabkan rasa was-was tersebut. Mohon pencerahan Ustaz daripada Anita di Maran. Okey, apa yang saya faham ni Doktor mengenai rasa aku ni ada dak sebulan. Mana aku ni ada dak. Jadi confuse gitu. Saya pula terfikir je. Lagu mana pula sebenarnya? Terima kasih Anita yang bertanya tadi. Saya rasa situasi ni dialami oleh kita lah juga. Kadang-kadang kita confuse. Cumanya berbeza confuse kita tu pada tahap. Kita pada tahap was-was yang tinggi ke ataupun confuse yang biasa sahaja. Jadi caranya ialah kita kena first memang mindset kena betul. Yang kedua ialah kena ada ilmu berkaitan dengan macam mana kita nak mengatasi was-was. Was-was ni kalau kita lihat dalam perbahasan ulama, ia merupakan penyakit dalaman yang tak boleh nak ubat. Dan juga dia ada yang kritikal juga. Macam saya ada jugalah kawan-kawan yang semayang kat takbir sampai 5-6 kali. Padahal mula-mula. Allahu akbar. Allahu akbar. Banyak kali kan? Betul. Sedangkan kita dah belajar dah daripada kecil apa niatnya, apa ta'yinnya, apa cara sebutannya. Tapi masih lagi berlaku sedemikian.
Ataupun yang contoh yang kedua ialah kawan ambil uduk tetapi apabila ambil uduk tempoh masa yang lama, lepas tu habis basah baju. Ya. Sebab apa? Sebab dia Tak confused, yakin. was-was. Kena ke tak kena ni? Dia buat banyak-banyak cukup kali. ke tak kan? Jadi bagi saya ini ialah penyakit yang kritikal, yang tinggi, yang perlu kepada ubat. Jangan biarkan begitu saja. Kalau was-was yang biasa, kita boleh main dengan mindset kita. Kita niat dah tadi, ni syaitan nak mari ni. Confident je. Confident. Okey. Sebab kita dah niat yang overall pertama Sebulan. tu. Lepas tu kita pun setiap malam memang kita ingatkan diri kita nawaitu sauma sehinggalah habis tu. Okey. Jadi kita kena firm, kita kena solid, main dengan mindset kita dan juga kita cekalkan hati kita bahawa memang kita ni memang dah niat. Memang kelaziman kita daripada awal sampailah hari ke-11 ni memang kan niat. Betul. Jadi kita jangan kalah dengan was-was. Sebab syaitan tu dia akan sentiasa membisik anak Adam ni. Cumanya bagi yang kritikal, bagi yang rasa macam dah cuba macam apa yang saya Risau beritahu lagi. tapi risau lagi. Jadi saya syorkan untuk try 3 kaedah ni lah. Yang pertama ialah sebelum kita tidur ataupun selepas kita bangun tidur tu kita baca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas sehinggalah akhir ayat. Sebab dalamnya ada beritahu allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membawa was-was di dalam diri manusia, dada manusia. Kalau dia mampu lagi, kalau ada masa yang panjang, dia baca 3 kul. Itu cantik. Soal Ikhlas, soal Falak dan juga surah An-Nas. Sekiranya dia mampu lagi, dia baca surah Mukmin ayat 98 dan 99. Ayat dia biasa orang baca untuk sebelum solat. Allah wa qur rabbi a'udzu bika wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Pendek saja. Surah Mukminun. Apa dalam doa tu beritahu wa qur rabbi, wahai Tuhanku, a'udzu bika min hamazatis syayatin, aku berlindung kepadamu bisikan-bisikan syaitan. Wa a'udzu bika rabbi an yahdurun, dan juga aku memohon perlindungan daripadamu daripada hadirnya syaitan dalam hati aku. Jadi boleh amalkan doa tu. Tapi kalau Izzat pernah solat jemaah, dengar bacaan ni biasa imam dia berbisik sebelum kita nak Allahu Akbar. Sebelum angkat takbir dia baca a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Allahu Akbar. Itulah nasihat saya. Okey. Tapi sebelum kita beralih ke soalan seterusnya, Ustaz, ni saya pun ada terdengar lah cakap-cakap di mana ada beza antara kita terlupa dengan was-was. Tapi adakah biasanya dalam solat lah tentang rakaat keberapa dan sebagainya, adakah kita macam itu terlupa ke was-was? Macam mana pula? Kategori dia lah. Kategori dia. Yang tu saya kategorikan pada terlupa. Bila kita terlupa sebab kita galik. Kita Fikir benda lain. Fikir benda lain. Ni khusyuk sekejap, lepas tu tak khusyuk sekejap, lepas tu khusyuk pula. Lepas tu sampailah pada keadaan kita pun dah Dekat rakaat berapa ni? Jadi dalam keadaan tersebut kita terlupa. Dan juga kita was-was juga. Ni rakaat berapa ni? Tapi mudah je. Sebabnya Islam dah ajar, cara dia ialah top up. Jangan bagi kurang, bagi lebih. Bagi je. Bagi lebih je. Itu je cara dia. Okay, baik. Jangan kita bagi cukup dah ni, beres lah. Tapi hati kita tak tenterang. Lebih baik kita tambah sahaja. Biar lebih, jangan kurang. Maksudnya tambah rakaat boleh lah Dr. Ya, tambah rakaat. Tambah 1 rakaat. Ataupun lepas rakaat tu kita sujud sahwi lah. Menunjukkan bahawa kita, orang kata, ada terlupa. Dan juga ia perkara yang bagi saya menjadi perbahasan lah ulama'. Cumanya apabila buat selalu, tu mungkin jadi masalah yang besar bagi individu tersebut. Sebab dia sentiasa tidak khusyuk dalam solat. Sentiasa fokus benda lain. Start daripada rakaat pertama sampai rakaat keempat. Jadi cuba belajar untuk mendalami apa makna-makna di dalam bacaan solat kita. Kita kena fokus balik. Okey, jadi soalan seterusnya, di manakah kedudukannya di dalam Islam bagi seseorang yang kaya raya dan menggunakan duitnya dengan membeli barangan yang berjenama dan mahal dan hanya memberikan zakat secukupnya. Tapi di dalam masyarakat wujud fakir miskin yang sangat daif. Ini daripada Syaidatul Nazri, mengikut DM beliau DM di IG Manis FM. Okey, baik. Terima kasih rakan pendengar yang tanya soalan tadi. Soalan yang global. Bukan sahaja di Malaysia sahaja, tapi dia satu dunia. Ada orang yang kaya raya, tetapi dia buat minimum sahaja requirement dalam Islam. Maknanya zakat, zakat patah habislah. Sedekah tidak ada. Jadi dalam keadaan sedemikian, dia mendapat iman, tapi iman level yang rendah. Bukan level yang tinggi. Sebab dia dah fulfill dah. Yang wajib sajalah. Minimum requirement dah lepas. Dia dah ada 2.5 zakat. Lepas tu dah ada zakat fitrah apa semua settle dah. Lepas tu dia tak nak bersedekah.
tidak ada masalah bagi dia. Tetapi dalam Islam melihat pada skop yang lebih luas. Iaitu kalau rumah kita besar, sebelah tu ada fakir miskin, ada rumah yang kecil dengan kayu nak roboh apa semua. Adakah kita biarkan begitu sahaja? Jadi Islam mengajar kita untuk memperhalusi setiap langkah kita, setiap tata cara kita. Seperti mana saya maklum pada minggu lepas, inilah yang dinamakan sebagai takwa. Jadi kalau orang yang tidak endah perkara tersebut, orang miskin apa semua, dia hanya buat minimum requirement dalam Islam seperti zakat yang wajib sahaja, maka ketahuilah bahawa dia berada pada takwa yang rendah. Faham, tak cukup tu. Kalau kita pun rasa macam tak puas juga kan. Kalau kita buat sikit sangat. Macam biasa, kita kalau boleh bagi lebih lagi. Ya, kalau kita mampu, kita bagi lebih. Okay. Supaya esok-esok apabila ditimbang amalan kita, yang tak cukup tu Allah cukupkan. Okey, baiklah. Okey. Baik, Doktor, seterusnya ni boleh kita sambung lagi, Doktor? Boleh, insya-Allah. Baik, daripada Muhammad Khairul di Besut ni, katanya bolehkah kita berdoa ikut kehendak kita dalam solat tarawih atau kena ikut doa yang khusus? Okey, baik. Terima kasih kepada soalan rakan pendengar tadi. Masa solat sunat tarawih, nak baca doa sendiri ke doa yang khusus? Betul. Okey, untuk memudahkan untuk meraihkan golongan orang awam, boleh baca doa sendiri, tidak ada masalah. Cumanya ada doa yang khusus pada bulan Ramadan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, sehinggalah akhir doa. Jadi itu yang dituntut. Jadi kalau imam biasanya dia akan baca doa yang khusus lah. Tetapi kalau kita sembahyang kat rumah, Kelly sembahyang kat rumah, Fika, Izzat sembahyang kat rumah, jadi dalam keadaan tersebut baca doa bahasa Melayu saja. Tidak ada masalah. Kalau nak tengok handset pun, tengok handset, baca doa yang khusus. Kalau ada doa khusus, panjang, makna tersirat, tersurat, lagi banyak pahala fadilatnya berbanding doa yang kita sendiri. Okey, baik. Itu soalan daripada Muhammad Khairul di Besut. Ini ada pula ni daripada Zafirin, Kampung Besut. Okey, masjid di tempat tinggal saya ada membuat solat atau sesi memberi sedekah setiap kali waktu solat Jumaat. Ada seorang wanita akan menyediakan makanan dan menghantarkannya ke masjid pada waktu tengah hari. Semasa solat slot atau sesi sedekah itu, jemaah memberi duit kepada wanita tersebut. Apakah amalan bersedekah begini dibenarkan pada waktu solat Jumaat atau bid'ah? Setahu saya untuk urusan jual beli ada hadis yang tidak membenarkan berjual beli dan juga mengedarkan tabung kutipan masjid semasa khutbah. Okey, panjang soalannya. Ya. Satu-satu. Okey, baik. Terima kasih Fika dan juga rakan pendengar daripada Besut tadi tu. Okey. Soalan yang baik sebab realiti dia berlaku sekarang ni. Berlaku sekarang ni. Bukan nak kata di Terengganu, di luar sekalipun saya tengok sudah azan dan khutbah masih lagi orang jual di luar. Kan? Jadi dalam perkara ni dah jelas ittifaqul ulama, telah bersepakat ulama. Kita boleh lihat dalam Quran suratul Jumu'ah ayat ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dharul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Jadi Allah beritahu apa dia pada surah Jumaah ayat ke-9 ni, wahai orang-orang beriman, idza nudiya lis-salah, apabila dipanggilkan solat kepada kamu, idza nudiya lis-salah, kemudiannya pergilah solat, fas'au ila dzikrillah, pergilah kepada zikir pada Allah, solat, wa dharul bai', dan juga tinggalkan jual beli. Wa dharu bermakna watraku. Jadi kita kena tinggalkan jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu ialah baik bagi kamu sekiranya kamu mengetahui. Dalam perkara ini ulama antaranya yang saya quote Al-Imam Ibn Kathir, dia kata tahrimul bai' ba'dan nida' tsani, mengharamkan jual beli pada nida' yang kedua. Azan yang kedua. Azan ada berapa kali hari Jumaat? Ada dua kali. Azan pertama okey, acceptable. Azan yang kedua kena shutdown kedai. Kena tinggalkan kedai. That's why kalau kita pergi kat Mekah, Madinah, mereka tinggalkan begitu je. Tak ada orang jaga, tak ada kunci apa semua, tak ada. Pergi semayang Jumaat berjemaah. Jadi ini yang mereka praktikkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu, bukannya perkara yang ijtihad tapi perkara yang qat'i. Perkara yang 100% kita kena ikut. Maka dalam keadaan ini, soalan bagi Fika tadi, hukumnya haram lah. Kalau dia jual beli ketika mana setelah azan yang kedua. Soalan yang sama juga, tapi yang kedua, bahagian kedua dia kata, kalau tabung Jumaat ke? Ya, betul. Tabung Jumaat. Tabung Jumaat, sekiranya imam dah mula khutbah, maka haram untuk buat perkara yang lain. Termasuklah menggerakkan tabung Jumaat itu. Jadi dalam keadaan ni saya lihat ulama beritahu
makruh hukumnya. Sebab apa? Boleh meninggalkan fokus konsisten kita ketika mana kita mendengar khutbah Jumaat. Khutbah ni nak main sejadah pun tak boleh. Betul tak? Tak boleh. Pada zaman Nabi ada main batu-batu kecil, Nabi tak bagi. Jadi dikiaskan, tapi saya tengok bukan nak katalah ni. Orang main handset. Betul. Yes. WhatsApp apa semua. Jadi dia duk rasa lama lah. Orang rasa seronok pergi dengar khutbah. Sebab apa dia rasa sekejap? Sebabnya dia main handset, WhatsApp, IG kan? Apa semua. Kita tengok kiri kanan tapi kita tak boleh tegur. Sebab nanti kita pula termasuk daripada lahwa, orang yang larang nanti. Jadi kita pun tengok gitu je. Lepas habis barulah kita boleh tegur. Okey, faham. Okey. Jadi maknanya kalau nak edar tabung kutipan tu selepas waktu solat boleh? Better selepas waktu solat. Kalau nak buat sebelum boleh, tapi sebelum orang tak pernah sah lagi kan. Jadi better selepas lah. Nasihatkan juga kepada masjid-masjid yang membuat sedemikian, halanglah ahli-ahli jemaah untuk buat sedemikian. Kadang-kadang orang tak suruh tapi dia pergi ambil. Dia niat je nak ni lah. Orang masjid dia letak kat tepi dinding. Lepas tu orang yang datang tu dia kata, ni sedekah, dia pun bawa duit. Dia tak naklah dia sedekah seorang. Dia sedekah letak, lepas tu dia pun kipas. Orang sebelah salah takkan nak tolak. Siapalah hujung tu orang tengah khutbah. Jadi tak boleh lah hukumnya. Jadi kena betulkan lah, mungkin ada kesalahan yang kita tak perasan. Itu sebenarnya tak boleh. Seterusnya soalan daripada rakan kita dari Pulau Manis, Serada. Assalamualaikum semua. Saya ingin bertanya tentang hukum seorang melakukan solat sunat tarawih, tapi dalam masa yang sama dia mempunyai solat-solat fardu yang pernah ditinggalkannya satu masa dulu. Jadi adakah dia perlu menggantikan solat fardu tersebut terlebih dahulu, atau dia boleh je untuk melaksanakan juga solat sunat tarawih ni? Pernah jadi perbahasan juga sebelum ni doktor, di mana orang kata kalau nak buat solat sunat ni kena dulu settlekan solat fardu ke macam mana sebenar-benarnya? Ya, betul. Apa yang dinyatakan oleh saudara rakan pendengar tadi daripada Serada tadi tu betul. Apa yang dinyatakan itu kena tunaikan yang qada dahulu daripada perkara yang amalan-amalan sunat. Kerana pendapat muktamad dalam mazhab Asy-Syafi'i menyatakan fadainullah ahaqqu an yuqdah. Hutang Allah lebih utama untuk kita tunaikan. Jadi apabila kita meninggalkan solat fardu, jadi kena segera fastabiqu, kena segera bangun tu, contohnya tak mayan lagi asar ni, bangun sembahyang asar dulu, jangan buat benda lain lagi, sebab ia tertakluk hutang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam keadaan sedemikian, dalam mazhab Syafi'i memang muktamad pandangannya sedemikian. Kena clear dulu solat fardu yang qada, lepas tu barulah boleh buat sunat, sama ada sunat tarawih, sunat hajat, solat sunat ba'diyah, qabliyah dan selainnya. Tetapi ulama mutaakhirin menyatakan bahawa sekiranya ia melakukan dalam keadaan yang selari, tidak ada masalah. Maksudnya dalam keadaan yang, sebab banyak sangat. Banyak sangat. Contohnya umur dia 25. Maknanya daripada umur berapa 15 sampai umur 26 tu tak solat. Jadi banyak dia kira banyak. Jadi dalam keadaan sedemikian dia nak terus sekaligus sehari tu tak larat. Jadi dia buat secara berkala, sikit sehari, berapa kali sehari, berapa kali. Lepas fardu dia buat qada, lepas tu baru boleh buat sunat. Jadi dalam keadaan sedemikian dibenarkan untuk dia solat sunat tarawih. Okey. Bagaimana pula kalau kita tak tahu jumlah berapa lama kita tinggal tu? Dia sama je sifir macam saya beritahu tadi. Buat lebih. Maknanya tak tahulah nak kira pun macam tak terkira. Banyak sangat. Sekali dia pun tanam keazaman diri, dia akan setiap kali solat fardu, lepas tu dia akan solat qada. Sehinggalah dia meninggal dunia. Jadi at least paling kurang dia dah cuba yang terbaik pada dirinya. Jadi mudah-mudahan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan dia buat lebih, bukannya dia buat kurang. Orang yang berusaha untuk kata nak meningkatkan lagi amal ibadat, nak berubah ke arah kebaikan. Betul. Nak bayar hutang kepada Allah Subhanahu Tapi kalau kita ikut pandangan yang muktamad, jadi sukar sedikit jugalah. Sebabnya kita tak tahu berapa kita pun nak tunaikan dalam masa yang singkat, tak mampu. Jadi takkan kita nak biar tarawih berlalu itu saja. Tarawih pula ada pada bulan Ramadan saja. Maka kita ambil pandangan yang kedua tadilah. Okey, faham. Baik. Seterusnya doktor, mengenai fidyah, perkongsian daripada Firdaus Razak daripada Banting, Selangor hantar ke Facebook ni. Adakah fidyah boleh dibayar dengan wang sebagai ganti? Jika boleh, berapakah kadar yang dikenakan? Okey, baik. Jadi jawapannya ialah boleh menggunakan kadar wang ringgit kan. Sebab kalau ikutkan dalam mazhab Syafi'i, dia menggunakan makanan asasi
bukannya menggunakan wang. Sebab kalau peperangan berlaku, wang tu tidak ada nilai. Okey. Betul tak? Ejak? Kalau perang Ukraine Rusia kan jatuh mata wang dia semua berlaku. Tapi makanan Dicari. ada lagi tetap ada nilai. Jadi di situlah atas ukuran tersebutlah sebaiknya dengan makanan, dengan beras. Kalau kat sana dengan gandum sebab mereka biasa makan roti. Kalau kita dengan beras lah, nasi. Tapi sekiranya kita nak bayar dengan wang pun tidak ada masalah lah. Ikut satu cupak berapa ringgit sehari, kadar sehari dia tinggalkan tu kan. Tengok kepada negeri, kebanyakannya dalam satu cupak RM4 lah. Itu dia harapkan dengan berapa hari dia tinggal, lepas tu berapa kali tahun yang dia tinggal. Faham tak? Dia tinggal dia tinggal contohnya 3 kali Ramadan. Dia tidak qada. Jadi dia kena bayar 3 kali ganda lah. Oh, darab 3. Darab 3. Contoh kalau yang tahun lepas sahaja, jadi kita bayar satu kali je lah RM4. Katakanlah satu hari RM4 saja. Tapi kalau dah itu 2 tahun lepas, RM8. Ya, betul. Okey. Darab hari dan juga darab dengan berapa kali dia tinggal tahun tu. Maknanya lepas tahun dia tak qada lagi. Lepas tu lah dia akan kira. Sehingga kan ada saya bertemu dengan pegawai Maidam itu, seorang tu dia bayar dalam RM16,000. Oh, RM16,000. RM16,000 untuk fidyah sahaja. Fidyah. Maknanya dia tinggal banyak mana, mungkinlah orang perempuan dalam keadaan yang keuzuran, lepas tu dia pun lepas tu pula kerja yang berat contohnya, tak sempat nak qada, lepas tu mai pula Ramadan. Tak sempat nak qada, nak bayar mai pula Ramadan. Sehinggalah kumpul-kumpul bayar jumlah yang tinggilah. Kalau kita tak pasti dengan pengiraan kita sendiri tu yang kita tinggal tu macam mana? Okey, kalau kita tak pasti, CV dia sama, buat lebih. Tapi kalau nak lebih confirmation, pergi kepada jabatan agama masing-masing. Di situ ada bahagian. Kita boleh tanya dia direct. Kita boleh tanya dia direct macam mana pengiraan. Dia akan kirakan. Sebab benefit bagi dia, sebab dia akan bagi kepada orang-orang yang memerlukan. Jadi benda ni bukannya kita panggil win-win situation lah. Kita bayar, tapi dalam masa sama dia akan bagi kepada orang-orang yang memerlukan, fakir, miskin, asnaf. Kita juga dapat ganjaran pahala tersebut. Baik. Seterusnya, okey. Seterusnya kita nak tanya juga ni mengenai ni ada yang ni dia kata dia nak tanya mengenai Soalan nombor 8. Apa saya tertinggal tadi. Okey. Saya tidak berpuasa jika saya perlu bermusafir ke Johor Bahru untuk tujuan bekerja. Adakah diboleh kalau dok berpuasa ni, Ustaz? Tujuan bekerja. Tujuan bekerja. Okey, bila bekerja tu jauh pergi tak? Jauh pergi. Jadi dalam Quran beritahu dalam suratul Baqarah, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dah jelas dah. Siapa dalam kalangan kamu yang maridun, sakit, aw ala safarin ataupun bermusafir, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka gantilah pada hari-hari yang lain. Maka dibenarkan untuk yang bekerja tadi dengan travelnya yang jauh untuk berbuka puasa walaupun sebulan penuh. Walaupun sebulan penuh. Cumanya akan jadi masalah bila bulan lain pun dia kerja juga. Bila masih nak qada. Jadi dalam keadaan tersebut, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sekiranya kamu puasa itu lebih baik bagi kamu, sekiranya kamu mengetahui. Jadi kalau dia dah biasa travel, dia akan tak rasa letih lah. Jadi mungkin dia akan orang kata apa, akan terbiasa. Jadi dia pun akan cuba puasa. Jangan ambil mudah. Jangan kata lebih dah 2 marhalah ni. Tu sama lah apa dah. Dak puasa sama lah. Tahun depan tak puasa lagi. Tahun depan tak puasa lagi. Jadi rugi di situ sebab fadilat puasa sangat-sangat besar. Walaupun ada rukhsah, kita kena tengok prioriti juga. Okey. Kalau tujuan lain pula, Doktor, contoh nak pergi shopping, balik kampung, ke mana pula tujuan lain? Tujuan kalau perkara yang mubah dibenarkan. Mubah ni maksudnya harus. Kita nak pergi shopping, okey boleh. Dibenarkan dalam Islam. Kita nak pergi apa lagi? Nak pergi ziarah. Boleh lah. Walaupun bukan tuntutan kerja. Kita nak pergi bagi barang, ada orang beli handset, kita pun nak pergi KL. Bolehlah kita bermusafir, tidak ada masalah. Kita panggil safar mubah. Safir yang diharuskan. Kecuali yang haram, contohnya pergi sana nak jumpa gawe, nak tengok wayang. Derak saja. Jadi tak boleh lah dia nak qada, dia nak buka puasa, tidak boleh. Sebab tujuan dia tu dah betul dah. Nak ngeret, lepas tu nak pergi tengok wayang, berdoa, tarawih, semua semayangnya ke laut lah jawapannya. Jadi memang diharamkan baginya untuk berbuka
puasa. Sebab niat yang tidak betul. Macam-macam mana pun dia tetap kena ganti walaupun dia rasa macam hari ni boleh dah buka puasa ni sebab jalan jauh ni. Tetap juga kena qada. Rugi juga sebenarnya. Dia ada kita panggil hilah syar'iyah. Dia berhilah, dia kata nak hantar barang, dia kan berkemuk dia nak hantar barang. Sebenarnya niat dia nak pergi jumpa gawe dia. Jadi dia pandai bermain, tapi Allah tahulah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah tahu atas semua perkara, niat dia, mana niat yang utama, mana niat yang second. Jadi dia kata nak hantar barang, tapi sebenarnya nak buat benda lain. Dua dalam satu. Ya, jadi hilah syar'iyah tu memang dari sudut zahirnya kita nampak betul, boleh, tetapi Allah Maha mengetahui. Baik. Okey. Jadi seterusnya ni daripada rakan kita dari Batu Rakit. Adakah benar di antara hutang dan sedekah perlu diutamakan hutang dahulu walaupun niat orang tu hendak bersedekah supaya dimurahkan lagi rezekinya? Zamri. Okey, baik. Saudara Zamzuri tanya mana yang diutamakan. Jadi dalam keadaan ni tidak lain tidak bukanlah, jawapannya ialah hutang lah. Hutang. Sebab hutang ia tertakluk kepada orang tu. Dan juga kita perlu bayar, menjadi wajib, bukannya sunat, bukannya harus. Tetapi sedekah hukumnya sunat ataupun harus tengok kepada keadaan. Jadi jawapan bagi tadi saya syorkan untuk bayar hutang dulu. Jangan kita bersedekah niat supaya dimurahkan rezeki, dengan rezeki murah tersebut barulah kita bayar hutang. Jadi dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi kata siapa yang melambatkan bayar hutang dalam keadaan dia mampu, itu ialah zalim. Itu ialah zalim. Dia kata biar dululah, jangan bayar lagi ni. Lebih baik kita bagi sedekah. Dengan sedekah, lepas tu dapat rezeki, dengan rezeki tu kita akan bagi. Jadi dapat pulangan lebih dia kata. Jadi bila dapat pulangan lebih tu, bila bayar hutang ada lagi backup duit. Ya, betul. Jadi jawapannya ialah salah. Konsep tersebut salah. Kita kena bayar dulu sebab kita tak tahu umur kita sehari semalam. Betul tak? Jadi sebab itu Izzat, kalau tengok dalam Quran Suratul Baqarah, ada satu ayat yang paling panjang di dunia. Ayat Quran yang paling panjang di dunia, iaitu ayat berkaitan dengan hutang piutang. Sebab apa Allah Subhanahu Wa Taala bagi panjang gitu? Sebab nak bagi penekanan kepadanya. Sedangkan ayat sedekah pendek je. Ayat berkaitan dengan infak sedikit saja, pendek saja. Tapi ayat hutang tu dia, siapa boleh baca satu nafas, cantik ah. Detail. Detail. Cumanya yang saya nak take note di sini, ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Itu penting. Itu poin penting yang Allah letakkan prioriti yang pertama. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu berhutang pada ajalin musamma, tempoh tertentu, faktubuh, tulis. Tulis dekat handset ke, dekat mana-mana ke, supaya apabila kita meninggal dunia esok, anak beranak kita, kawan-kawan kita boleh bantu tengok, dia ada hutang ni, tempat ni, kita pergi tempat tu, tolong settle. Nampak tak? Satu lagi macam Kelly katalah, peringatan bagi diri sendiri. Jadi better ada bukti supaya semua perkara itu tidak tertinggal. Sebab hutang ni jangan main-main. Kalau tidak dilangsaikan dan juga tuan yang memberi hutang tu tidak redha, maka kita akan tergantung amalan antara langit dan juga bumi. Jadi banyak perkara yang akan menjejaskan kehidupan kita di dunia dan juga akhirat oleh kerana berhutang. That's why Allah Subhanahu Wa Taala letak surah Baqarah satu ayat yang sangat panjang. Ustaz, sebelum tu kalau contohlah kan saya Fika pinjam duit saya. Mula saya kata tak apa ambil. Contohlah kan, contoh. Lepas tu bila dia kata tak payah bayar, Fika ingatkan saya kata tak payah bayar, tapi rupanya dalam hati ni saya kata bila Fika nak bayar duit saya ni. Tu macam mana tu? Maknanya yaqulu nabi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Lebih kurang macam itulah. Dia kata dia mulut tapi bukan dalam hati dia. Dia kalau negara Arab dia banyak begini. Negara Arab sangat banyak. Dia panggil mujamalah. Mujamalah ni maknanya dia buat macam baik, macam kata okey, tapi sebenarnya dia mengharapkan benda tu. Contoh masa saya belajar dulu di Jordan, kita naik taksi. Harga tambang contohnya nisfu dinar, setengah dinar. Jadi apabila sampai tempat dia, kita nak bayar, poket dia kata kholi alaya, kata jangan bayar. Sebenarnya dia nak bayar, cuma itu ialah tradisi. Sebab itu kita kena faham. Tapi bagi budak pelajar yang baru, dia tak tahu color, dia pun alhamdulillah. Pakai rubik dulu. Saya bayar, dia pun keluar. Jadi tukar taksi tu mendengar je, tengok kat luar, betul lah budak ni, betul benar. Sterik, rasa betul tu sterik. Ya, sterik kata. Sepatutnya bila kita dah lama, kita tahu bagaimana Arab punya tradisi. Memang dalam Islam tak ada begitu, tapi tradisi ni lah kita panggil mujamalah ni. Dia kata semua di mulutnya manis. Beres, tak ada masalah. Baik, tak payah bayar lah. Ada orang bayar dah.
Sebenarnya niat dia ialah nak berbudi bahasa sahaja. Jadi kita kena faham tradisi, kita pun bayar. Tapi di Malaysia tradisi lain. Tak ada. Betul tak Izzat? Kita tak boleh samakan, sebab itu al-adah muhakkamah. Adat ataupun uruf satu tempat tu dah menjadi hukum satu tempat tu. Jangan kita pandang enteng pada tradisi kita, sebab ia berkait dengan hukum hakam. Jadi kalau dalam keadaan contoh yang bagi tadi, contohnya fikah kata tak payah bayar, sedangkan dalam hati fikah kata bila nak bayar. Contohnya kan. Jadi dalam tersebut kredit tak wajib bayar. Sebab keluar daripada mulut fikah kata tak payah bayar, dia belanja. Sebab uruf di Malaysia memang begitu. Kalau dia kata bayar, bayar. Kalau dia senyap, bayar. Tapi kalau dia kata tak payah bayar, maknanya tidak payah bayar. Sebab kita nahkum bil zawahir. Kita menghukum perkara yang kita nampak. Bukannya menghukum perkara yang kita tidak nampak. Tapi ada kita ke doktor, orang kata tak payah bayar, kita hollow juga. Dia nak ambil saya ambil tu belakang cerita dak. Kalau tak ambil tu tak apalah. Lagi satu ayat macam ni, contoh kita segan kawan kita belanja, kita makan. Tak payah bayar semula. Maksudnya lain kali tu pula. Faham. Dia mengharapkan orang tu belanja pula di lain hari. Di lain hari. Ya betul. Dia tu tradisi yang betul, tetapi konsep yang bagi saya tak betul juga dalam Islam. Sebab apa? Sebab kita mengharapkan balasan apabila kita buat kebaikan. Dia nak bayar semula, jangan kata semula, katalah tak beres, tak ada masalah. Moga murah rezeki saya. Kalau begitu je. Jangan kata semula, maksudnya kita mengharapkan kawan kita tu akan belanja kita pada esok hari, pada minggu depan, pada perjumpaan akan datang. Jadi sebaiknya Izzat, apabila kita buat kebaikan, adakah kita nak mengharap kebaikan daripada orang tua kita? Di hati kecil kita ada. Di hati kecil kita ada. Tetapi kita jangan letak harapan kepada manusia. Sebab kadang-kadang, sebab apa? Sebab kalau dia tak balas, kita akan jadi kecewa tak? Betul. Yes. Rasa hati. Apa ni tak belanja? Dulu aku belanja musuh umum, tak belanja aku. Dia akan jadi gitu. Betul. Sebab itu saya suka nasihatkan, letak dalam mindset kita, dalam hati kita. Kita belanja orang, jangan harap dia akan belanja kita. Kita buat baik kepada orang tu, jangan kita anggap orang tu akan buat baik dengan kita. Sebab sebab kita tak tahu, esok dia tak balas, kita pula jadi kecewa. Jadi dalam perkara ini saya quote ayat Al-Quran, in ajriya illa 'ala Allah. Ini kata-kata Nabi. Maknanya apabila dia buat kebaikan, in ajriya illa 'ala Allah. Aku buat kebaikan ini kecuali kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan mengharap kepada makhluk. Manusia. Jadi kita kena betulkan sikit lah. Mungkin nampak simple ayat kita mulai hari ni. Nampak simple, tapi ini yang kita kena betulkan. Jangan juga kata semula lah. Jangan kata semula lah. Okay. Really tak payah semula dah. Ayat itu tak payah semula. Ayat Ayat lalu beres. Doa lah moga saya murah rezeki. Beres lalu. Baik. Itu dia menjawab segala persoalan anda pada hari ini. Terima kasih yang mana dah hantarkan lebih awal lagi. Jadi secara kesimpulan sebelum kita tutup untuk segmen kita pada pagi ini, Doktor mungkin ada apa-apa pesanan ataupun perkongsian hari inilah, Doktor. Silakan. Okey, baik. Terima kasih Izzat. Secara rumusan kesimpulan apa yang saya dapat maklumkan pada hari ini, kita dah masuk hari yang ke-11 berpuasa, betul? Dan juga tidak lain tidak bukan berpuasa ini objektifnya ialah takwa. Takwa dalam erti kata kita buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Cumanya apabila kita dalam kehidupan seharian kita ni, kita tidak terlepas dari kesalahan. Jadi apabila kita rasa kita ni manusia sentiasa perlu kepada kebaikan, sentiasa perlu kepada top up kekurangan tu, kita banyakkan amalan sunat pada bulan Ramadan ini. Dia konsep yang sama pada solat fardu. Solat fardu kita buat kadang tak lengkap, kadang tak cantik, tetapi dilengkapkan oleh solat sunat. Betul tak? Kita buat solat sunat tu antara fungsinya ialah apa? Bukan dapat pahala, bukan mendekatkan diri kepada Allah, bukan Allah sayang pada kita saja, tapi supaya top up yang sunat, yang fardu, yang tak cukup tu. Kadang solat Zuhur, kadang lewat, kadang solat Asar pula tak khusyuk, kadang baca pula salah apa semua. Jadi kita banyakkan sunat. Jadi dalam amalan seharian kita juga begitu juga. Kita buat perkara yang sunat. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Buatlah baik kepada orang lain seperti mana Allah buat baik kepada kamu. Orang tak minta pun untuk belanja makan, kita pun belanja makan. Orang tak minta pun untuk kita bersedekah, kita pun tiba-tiba bersedekah. Sebab amalan sunat ini akan digandakan pahalanya pada bulan Ramadan. Jadi itulah nasihat saya yang terakhir, Zat. Buat perkara yang sunat banyak-banyak pada bulan Ramadan. Sebab ia akan digandakan pahala tersebut, insya-Allah. InsyaAllah. Baik, kita akan jumpa minggu depan lah pula. Doktor, kalau tak ada apa-apa rintangan, hari Rabu macam biasa, dan kita akan kumpul lagi. Mungkin ada tajuk yang spesifik ataupun Doktor nak fokus minggu depan. Pasal apa, Doktor? Boleh bertanya berkaitan dengan apa-apa sekali pula. InsyaAllah berkaitan dengan fidyah ke, zakat fitrah ke, ataupun berkaitan dengan masalah puasa,
ataupun berkaitan dengan masalah tadarus Quran ke. Baik. Masalah confuse baca seorang tapi nak tadarus macam mana? Jadi kat Okey. situ kita boleh bincangkan sebab dalam Quran beritahu fasalunak. Fasalunak. Maksudnya tanyalah fasalu ahla dzikri. Maka tanyalah orang yang lebih tahu in kuntum la ta'lamun kalau kamu tidak tahu. Jangan kita pendam perkara yang kita tak tahu sebab kekal dalam kejahilan itu hukumnya berdosa dalam keadaan kita mampu untuk belajar. Minggu depan juga Nuzul Quran. Ya. Ya, betul. Ya, Nuzul betul. Quran. Jadi insya-Allah kita jumpa minggu depan dan pastinya macam biasa persoalan anda boleh rujuk juga, boleh tanya juga di Instagram kami, di Facebook dan juga secara live. Boleh WhatsApp juga. Okey. Baik, insya-Allah kita jumpa minggu depan pula Doktor. Terima kasih. Terima kasih Sudi Doktor. bersama kami pagi ni dan Sama-sama. untuk anda, sebelum tu ada lagu Kun Anta. Kun Anta maksud dia apa, Doktor? Jadilah diri kamu sendiri. Be yourself. Be yourself. Wow. Ini dia humor aku dia Be Yourself ataupun Kun Anta. Manis FM, Gaya Pantai Timur. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزدد جمالا كن أنت تزدد جمالا لا 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 أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا